Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada adik yang bertanya soalan mengenai kajian saya, dan sebenarnya kajian ini bermula tahun 1973, sewaktu saya masih bersekolah lagi, sekolah menengah, waktu menghampiri peperiksaan MCE, Malaysian Certificate of Education. Jadi proses ini bermula dengan pemikiran saya sendiri, dan waktu itu saya di penghujung tahun untuk masuk peperiksaan itu, saya tidak berminat untuk masuk kelas, sehingga kan guru sains mengatakan kepada saya bahawa you fail your science, katanya. Jadi tak tahu kenapa saya tidak masuk kelas. Saya pun tidak faham kenapa. Rupanya pemikir-pemikir besar dunia seperti Isaac Newton, ketika berlaku wabak plague di England selama 2 tahun di sana, beliau duduk termenung di bawah sebuah pokok apple. Saya juga duduk termenung di bawah pokok pada tahun 1973, memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Jadi saya masuk ke bilik lukisan, dan pada masa yang sama saya bawa buku sains saya, sains fizik, kadang kimia. Jadi saya baca seorang-seorang duduk termenung. Jadi bila saya masuk lukisan, bilik lukisan studio, dan saya belajar sains secara sendiri, bila masuk peperiksaan MCE, keputusan yang keluar dalam peperiksaan saya, art dan sains saja yang saya dapat. Art and Science. Rupanya dari situlah mulanya kajian saya. Universiti Cambridge telah memberi Naib Chancellor Universiti Cambridge masa itu menandatangani sijil MCE saya. Jadi art dengan sains ialah satu proses di mana menggabungkan otak kiri dan otak kanan. Otak kanan adalah artistik, otak kiri ialah scientific. Jadi semenjak itulah saya mula mengkaji artistic brain and scientific brain. Kemudian bertahun-tahun lepas itu Menteri Pelajaran membuat kenyataan, iaitu Dr. Mazli Malik yang meletakkan jawatan sebagai Menteri Pelajaran baru-baru ini. Beliau membuat satu kenyataan akhbar, bringing art and science together. Maknanya tak ada lagi aliran sains atau aliran sastra. Kalau boleh kedua-dua bahagian otak itu disatukan, artistic brain dan scientific brain itu disekalikan. Maknanya tahun 73 apa yang saya buat itu menepati dengan kehendak Kementerian Pelajaran. Selepas itu Kementerian Pelajaran memperkenalkan kemahiran berfikir arah tinggi, KEBAT. Contoh, kita dah tahu KEBAT, kemahiran berfikir arah tinggi. Itu ialah artistic brain and scientific brain. Jadi orang sastra dengan orang sains sepatutnya telah bergabung, dan tak boleh dipisahkan aliran sastra dengan aliran sains lagi. Jadi sekarang pun budak-budak sains pun dah mula ambil sejarah. Ya, budak sastra dia tidak mengambil subjek pure sains, fizik, kimia dan biologi. Di situlah kelemahan dalam sistem kita. Orang sastra tidak meminati sains, orang sains tidak minat kepada sastra. Jadi kita harap satu masa nanti lahir pemikir-pemikir besar di Malaysia ini, orang-orang yang menjuarai bidang ini, dua-dua, art, science together, bringing art and science together. Tidak ada lagi pemisahan antara dua subjek tadi. Jadi berbalik kita kepada universiti yang sedang kita lihat sekarang ni, mereka akan balik ke rumah masing-masing. Jadi apakah akan berlaku satu kejutan ataupun satu lompatan idea di mana budak-budak universiti kita bila balik nanti duduk bawah pokok seperti mana Newton duduk bawah pokok apple untuk mendapatkan gravitational force, tarikan kuasa graviti tu. Jadi di Malaysia kita ni hanya belajar menggunakan otak kiri, left brain saja. Left brain tu kita kaitkan dengan exam oriented. Ya, belajar berasaskan peperiksaan semata-mata. Sebab itu kita tidak lihat pemikir-pemikir besar di Malaysia. Jadi kita harap selepas ini kerajaan berusaha sungguh-sungguh untuk menggabungkan dua bahagian otak kiri dan kanan ini.
Dan tajuk yang saya buat ni terlalu banyak, terlalu luas. Dan kita tak boleh bincang sekarang kerana saya sedang menyusun tajuk-tajuk mengikut bidang. Dan saya nak melihat yang pertama seni banner, architecture. Saya akan bercakap dalam architecture dulu. Kemudian baru saya masuk subjek-subjek sains lain, mechanical engineering ke ataupun electrical dan sebagainya akan saya kupas akan datang. Baru ni pun saya dah kupas kepada Maktab Rendah Sains Mara. Dia bertanya kepada saya tentang drift velocity. Drift velocity dalam electricity. Dan saya menerima surat daripada seorang electronic engineer daripada Iraq, dan dia minta saya menyelesaikan satu masalah elektronik yang dia tidak boleh selesaikan. Jadi surat tu ada pada saya sekarang, dan saya harap kita boleh bincang tajuk ini, electronic engineering. Seorang jurutera daripada Iraq minta saya selesaikan, dan saya telah bawa kes ini kepada pelajar-pelajar Melayu, tapi tak ada seorang pelajar Melayu yang mampu untuk menyelesaikan. Ada seorang anak Cina yang mampu, tetapi dia penghujung dia tidak dapat juga buat. Jadi hal ini berlaku di perpustakaan di Ipoh. Seorang anak Cina saya beri, dia hampir dapat jawab, tapi penghujungnya tak dapat diselesaikan juga. InsyaAllah, kita jumpa lagi.